Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita berada di muka surat yang ke-250. InsyaAllah kita akan bersama-sama mentadabbur muka surat 250. Kita akan bersama-sama di surah Ar-Ra'du, muka surat yang kedua daripada surah Ar-Ra'du, insyaAllah, iaitu ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-13, insyaAllah, ayat yang ke-6 sehingga ayat 13. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada kali ini, agar dapat membuka mushaf jika keadaan mengizinkan, insyaAllah, untuk sama-sama kita melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. InsyaAllah, sebagaimana telah kita nyatakan sebelum daripada ini, kita ingatkan sekali lagi, kita kembali semula untuk menyatakan bahawa surah Ar-Ra'du ini bernama Ar-Ra'du, dan kita akan dapati insya-Allah di dalam muka surah ini kita akan menjumpai perkataan Ar-Ra'du dalam ayat yang ke-13. Perkataan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan bahawa surah ini bernama Ar-Ra'du diambil daripada perkataan Ar-Ra'du daripada muka surah ini 250 ayat yang ke-13, dengan tema yang sesuai dengan apa yang terkandung di dalam surah ini, iaitu Ar-Ra'du ni iaitu satu kita kata apa ni, bunyi yang kuat yang didengar ketika nak hujan, kita kata guruh dan sebagainya, nama bahasa Melayunya. Jadi dianya memberi gambaran bahawa iaitu suatu perkara yang kuat bunyinya, yang hebat, tidak semestinya mempunyai bahaya, kesan dan sebagainya. Jadi inilah beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama tafsir, mengatakan bahawa tema dalam surah ini iaitu sesuatu kebatilan, satu benda yang tak betul, satu perkara yang jahiliah lah kita katakan, ataupun perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Kadang-kadang kelihatan bunyinya kuat, kadang-kadang dia bunyinya hebat, tetapi sebenarnya dia tidak mempunyai apa-apa nilai kepada kemanusiaan, tidak ada memberi apa-apa erti kepada kita sebagai manusia. Dia hanyalah merupakan satu benda, bunyi-bunyi yang hebat dan sebagainya. Tetapi kebenaran kadang-kadang tak berbunyi, kadang-kadang nampak macam lemah, tetapi sebenarnya dia mempunyai kekuatannya. Jadi perbandingan di antara dua perkara, di antara satu iaitu kebenaran dan yang kedua kebatilan. Jadi kebatilan walaupun bunyi dia kuat, walaupun hebat, walaupun digempitakan, walaupun dibombastikkan kita kata, tetapi dia sebenarnya tidak mempunyai apa-apa nilai kepada kita semua, terutama untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sama-sama melihat kepada muka surat ini 250 surah Ar-Ra'du, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul mathulat wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnas ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-6. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberi feedback dan suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Dalam ayat yang ke-6 ini kita akan dapat tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu perkara yang sering diminta oleh orang-orang yang tidak beriman ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semasa Nabi SAW menyampaikan dakwah mereka, iaitu yasta'jil. Yasta'jil artinya ialah meminta segerakan. Apa yang mereka nak minta segerakan? Mereka kata kepada Muhammad, ini perkara yang sama yang akan berlaku sampai kepada hari kiamat, iaitu orang-orang yang tidak mahu menerima dakwah ni, orang-orang yang didakwahi oleh pendakwah-pendakwah Islam, mereka akan sentiasa minta perkara ni. Iaitu sebab Nabi SAW selalu kata kan, pendakwah-pendakwah ni akan berkata, nanti kalau kita tak buat macam ni, nanti kita kena azab, nanti kita tak buat, nanti Allah Ta'ala kirimkan azab, kalau kita tak buat macam ni, begini dan begini dan begini. Jadi mereka pun yasta'jil mengatakan, mana dia, minta cepat kan, bawalah macam tu. Jadi perasaan perangai macam tu adalah perangai yang dah lama,
yang berlaku kepada orang-orang Quraisy dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisayyi'ah, sayyi'ah itu artinya ialah anak azab ni. Mereka minta azab tu, mereka nak cepat azab tu. Tapi sebenarnya mereka minta ni adalah mereka ni mempermain-mainkan. Bukannya mereka betul-betul nak kan, tapi mereka mana dia, tak ada pun. Itulah mereka nak katakan kan, qablal hasanah. Sepatutnya mereka ni meminta hasanah. Hasanah tu rahmah maknanya kan. Tapi mereka minta sayyi'ah. Mana dia azab? Sepatutnya kami pun takut sepatutnya lah kan, tapi mereka minta azab tu kan. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Allah Subhanahu wa taala kata sedangkan sebelum daripada mereka ni telah kan, wa qad khalat ni telah berlalu, makna sebelum daripada ni telah berlaku, sebelum daripada mereka pun telah berlaku. Min qablihim, sebelum daripada mereka ni masulat ni iaitu makna jamak daripada masulah ni artinya ialah pembalasan ataupun hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah berlaku sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh lihat kan, kaum Samud, mereka boleh lihat kan, kampung-kampung mereka, bandar mereka kan, di Madain Soleh sekarang ni di Arab Saudi nama dia Al-Ula, tempat tu namakan Al-Ula, ataupun di dekat ni iaitu Madain Soleh kan. Kita boleh tengok Firaun, mereka boleh tengok sebenarnya kan, iaitu yang tinggal hanyalah piramid kan. Jadi artinya sebenarnya itu adalah masulat, hukuman Allah Subhanahu wa taala yang dikenakan ke atas orang-orang yang telah melakukan syirik mereka dan juga maksiat mereka sebelum daripada ni. Jadi apa mereka tak nak ambil pengajaran? Jadi Allah Ta'ala, wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnas. Allah Ta'ala kata, tapi Allah Ta'ala ni, Tuhan kamu mempunyai maghfirah linnas, maghfirah, keampunan kepada manusia. Maknanya Allah Ta'ala ni sangat-sangat nak mengampunkan. Makna get ready, Allah Ta'ala ni kan sedia untuk mengampunkan mereka kalau mereka ni nak minta ampun kepada Allah. Ala zulmihim maknanya ma'a zulmihim, bersama dengan kezaliman mereka. Walaupun mereka ni jahat, kalau mereka nak bertaubat, Allah Ta'ala terima. Kita sekarang pun kalau kita nak bertaubat, kalau kita ni ahli maksiat dan sebagainya kan, kita banyak buat maksiat, kalau kita nak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala terima. Jangan takut kan. Ala zulmihim, lazu maghfiratil linnas ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Tapi kena ingat kan, kamu kalau kamu tidak mahu meminta ampun kepada Allah, tak mahu bertaubat, tak mahu kembali semula kepada Allah, tak mahu berhenti daripada kejahatan kamu ni, Allah ini inna rabbaka lasyadidul iqab, sangat-sangat dahsyat iqabnya, iaitu hukumannya, seksanya. Jadi kamu nak yang mana? Nak minta ampun kepada Allah ataupun apa? Jadi Allah Ta'ala bertanya, cerita kepada Nabi kita, cerita dalam Quran ni untuk bertanya juga kepada kita, sama ada kita ni nak mana satu, nak mempermain-mainkan ataupun nak minta ampun kembali kepada Allah. Of course kita nak minta ampun kepada Allah SWT. Kita tahu kan bahawa kita ni banyak kezaliman, banyak maknanya kejahatan dan sebagainya kan, tetapi kita nak, sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai zu maghfirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ayat yang ke-7, Allah SWT berkata, wa yaqulul ladzina kafaru. Allah Ta'ala ceritakan lagi apakah orang-orang yang kafir ini berkata. Wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu berkata, laula unzila alaihi ayah min rabbih. Tengok kan, nombor satu, mereka nak minta cepat-cepat azab tu. Yang kedua, Allah SWT sebutkan kat sini kan, mereka minta apa lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ke-7 ni Allah Ta'ala kata, wa yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang kafir tu, laula ni mana dia makna halumma, mana dia mana ataupun halla, maknanya kenapa tak bawa ataupun dalam ayat ni kenapa unzila alaihi, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa tak ada tanda? Bawalah tanda daripada Tuhannya. Kalau dia kata dia ni beriman sangat, kalau dia kata dia ni betul sangat, dia ni seorang rasul, kata orang kafir, kata orang tak nak terima Islam ni, mereka kata macam tu. Mana tandanya? Mereka nak tanda-tanda. Jadi apa tanda-tanda? Macam-macam mereka minta kan. Mereka nak minta air terpancut daripada Mekah lah, mereka nak kertas lah, itu tulis pada kertas dibawa oleh Muhammad, mereka nak malaikat tu datang. Macam-macam benda disebutkan dalam ayat-ayat yang lain kan. Kita dapat baca dalam surah-surah yang lain juga diceritakan perkara yang sama, iaitu mereka ni kan minta. Jadi Allah Ta'ala tengok kan, ulang kan, banyak kali ulang, macam-macam benda kan, macam-macam bentuk. Ini perangai orang-orang yang tidak mahu menerima agama. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ialah dia memberi pengertian kepada kita bahawa kita ni, hidup kita sebagai orang beriman ni, sepatutnya ialah berusaha untuk mengajarkan, menceritakan Islam ni kepada, kalau tak, kita tak akan hadapi perkara-perkara ni.
Nabi Muhammad hadapi perkara ni, tapi kita tak akan hadapi perkara ni. Jadi kita adalah pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat Nabi Muhammad, kita adalah pengikut Muhammad. Jadi sepatutnya kita hendaklah kan bersama-sama dengan Nabi untuk menyebar, bekerja untuk menyebarkan agama, sehingga kalau kita menyebarkan agama, maka kita akan dapat perkara. Jadi Allah Ta'ala sebutkan perkara ni berulang kali untuk menjadi pengajaran kepada kita, sindiran juga sebenarnya kepada kita, supaya kita ni kena berusaha, kena buat kan. Jadi kita tengokkan orang kafir akan berkata apa, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka nak ni macam Nabi Musa tu, bila cerita Nabi Musa, oh tungkat dia menjadi ular, oh kemudian cerita Samud, oh unta keluar daripada celah-celah batu, perkara yang ajaib macam-macam. Jadi mereka nak, maknanya tak ada pun Muhammad ni, tak ada pun, dah ada, tapi mereka tak terima. Dah ada Quran tu sendiri dah menjadi mencabar mereka kan, tapi mereka tak terima juga. Dari segi bahasanya, dari segi balarahnya, dari segi menceritakan apa yang akan berlaku dan sebagainya, memang betul-betul berlaku, tapi mereka tak terima. Jadi mereka nak ni macam-macam, nak pula ayat innama anta munzir. Allah Ta'ala kata, kamu ni bukan kerja kamu nak bawa benda yang mereka minta ni. Mereka minta benda ni kita bagi, mereka minta ni kita bagi, tak. Kamu ni Muhammad, Allah Ta'ala kata, innama anta munzir, kamu ni pemberi peringatan je, menceritakan kalau kamu buat macam ni nanti jaga kamu akan diseksa oleh Allah SWT. Nanti jaga akan ada neraka. Jadi jaga kamu mati nanti kena ni. Itu kerja kamu. Allah Ta'ala tegaskan kepada Nabi kita SAW bahawa Muhammad jangan layanlah mereka ni kan. Kerja kita, kerja awak ialah hanya menyampaikan. Kerja awak bukannya untuk tu melayan mereka, nak ni kan. Wa likulli qaumin had. Allah SWT kata, bagi setiap kaum tu ada had. Had tu artinya ialah iaitu seorang yang akan memberi peringatan, seorang yang akan menunjukkan jalan yang benar. Hadin tu maknanya orang yang menunjukkan jalan yang benar, seorang yang yad'u ila rabbihim. Jadi daripada ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu kan, orang kafir akan berkata macam ni. Jadi apakah sikap kita, apakah sikap orang yang bawa Islam, iaitu jangan layan mereka ni sangat, tapi kita terus menjalankan kerja. Kamu wahai Muhammad jangan kerja kamu, iaitu kamu ni munzir. Dan ingat Allah SWT setiap, jadi kita tengok dalam walikulli qaumin had tu, iaitu maknanya sekarang ni maknanya sepatutnya kena adalah kan, setiap daripada bangsa, setiap daripada mesti kena ada had, iaitu bukan Nabi, mereka ni bukan Rasul pada hari ni, sebab Rasul dah tamat dah dengan Nabi, kenabian dah tamat dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kitalah yang akan menjadi orang-orang yang menyeru kepada agama had. Seterusnya, Allahu ya'lamu ma tahmilu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya menceritakan kepada kita semua tentang kehebatan, kekuasaannya, ilmunya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allahu ya'lamu, Allah Ta'ala tahu, ma tahmilu kullu unsa, apa yang dibawa, apa yang dikandung oleh setiap perempuan dalam rahim. Tak kira lah kalau kita kata binatang ke, manusia ke, semua benda kan, unsa. Jadi Allah Ta'ala tahu apa. Allah Ta'ala tahu dia ni kembar ke, dia ni lelaki ke, dia ni perempuan ke. Sekarang orang guna scan dan macam-macam kan, nak tengok kan. Tapi sebelum daripada tu, adakah manusia tahu? Allah Ta'ala tahu. Masa dia hanyalah setitis mani tu kan, dia nak jadi macam mana, apa yang akan ada dalam manusia hanya tahu apabila dah sampai kepada tahapnya kan. Tapi Allah Ta'ala tahu kan, dia nak mati ke tak nak mati ke selepas ni, Allah Ta'ala tahu kan. Jadi Allah Ta'ala tahu ma tahmilu kullu untha, semua yang dikandung oleh perempuan Allah Ta'ala tahu. Wa ma taghidul arham, wa ma taghidu tu artinya ialah apa yang kurang pada al-arham, iaitu apa yang dikandung tu. Kadang-kadang apa yang dikandung tu kadang-kadang ada kecacatannya, kurang sini kan. Kadang-kadang jantung, kadang-kadang kurang masanya. Masa apa? Sepatutnya 9 bulan, kadang-kadang 7 bulan, kadang-kadang 8 bulan setengah dah lahir kan. Itu taghidul arham. Ulama kata. Dan juga wama tazdad, dan juga apa yang bertambah. Yang bertambah ni dalam membawa erti semua benda yang bertambah. Sama bertambah masa, tempoh masa, dia akan lambat lahir. Sepatutnya dia kata akan due-nya masa ni, tapi kadang-kadang lambat. To time. Kadang-kadang bertambah anggota, ada lebih sikit kan, ada lebih sini dagingnya apa, semua itu Allah Ta'ala tahu. Jadi dia kata Allahu ya'lam ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad, apa yang bertambah, apa yang kurang, semua itu Allah Ta'ala tahu. Kemudian Allah Ta'ala kata wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, semua benda indahu bimiqdar, di sisi Allah ni ada kadarnya, ada ketentuannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah siap dah.
Dah siap apa ni, dah siap, kita kata dah siap, dah tahu, dah tentukan semua benda. Itu yang kata wa kullu syai'in indahu bimiqdar, ayat yang ke-8 ayat yang ke-8. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-9, alimul ghaib wasyahadah. Allah Ta'ala tahu yang ghaib, yang syahadah, yang tak nampak, yang nampak. Manusia nampak, yang ghaib tak nampak. Tengok nak selesaikan masalah COVID, tak boleh ni. Susah kan buat macam ni, tak jadi buat macam ni. Sebab apa? Susah kan. Virus tu sangat-sangat kecil, dah tak tahu apa dia, macam mana dia. Allah Ta'ala tahu kan, alimul ghaibi, even benda yang tak nampak pun, tak boleh teropong, tak nampak. Jin, alam ghaib, semua tak nampak kan, tapi Allah Ta'ala tahu. Alimul ghaibi wasyahadah, dan juga benda yang kita boleh nampak. Kemudian Al-Kabir, Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Kabir, Al-Kabir Al-Azim, maknanya Allah Ta'ala ni sangat-sangat maha besar, dan juga Al-Muta'al, maha tinggi. Jadi Allah Ta'ala ni maha tinggi, itu adalah di antara kita kata Asma'ul Husna, perkara-perkara yang merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang insya-Allah saya harap kalau kita ada peluang, insya-Allah kita boleh kita boleh membaca, mengkaji, mempelajari pula tentang Asma'ul Husna. Jadi ada lah, insya-Allah kan boleh kita search dalam dalam internet, insya-Allah ada guru-guru yang menceritakan perkara ni kan dengan jelas kan. Okey, jadi seterusnya Allah SWT sebutkan dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 sekarang ni, Allah Ta'ala kata sawa'um minkum man asarran al-qawla. Ini terus lagi Allah Ta'ala nak ceritakan tentang bahawa kehebatan Allah SWT mengetahui ilmu Allah SWT, iaitu sama sahaja kamu asarra, iaitu bercakap secara perlahan-lahan, ataupun berbisik ke, ataupun merahsiakan ke, al-qawla, kamu merahsiakan kata-kata kamu, wa man jahara bih, dan juga dengan orang yang bercakap dengan kuat, suara tinggi, suara boleh didengari, sama saja bagi Allah Ta'ala kan. Apa even ada dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Kita tak bercakap lagi, kalau bercakap cara senyap pun Allah Ta'ala tahu semua. Yang pentingnya Allah Ta'ala tahu semua kan. Man asarra, siapa yang bercakap perlahan, sama yang bercakap kuat, wa man jaharabi, wa man huwa mustakhfin bil lail, dan apa yang kamu sembunyikan pada waktu malam. Makna dahlah bersembunyikan pada waktu malam pula kan. Wasaribun bin nahar, dan apa yang kamu zahirkan pada waktu siang. Maknanya siang ke malam ke, kamu bercakap ke, kamu sembunyikan ke, kamu tak cerita pada orang ke, semua tu Allah Ta'ala tahu. Itu ayat tu, ayat yang ke-10 tu kan, nak sebut mana saribun ni asalnya mana, sar ni benda yang nampak, maknanya asar. Jadi saribun iaitu satu benda yang kamu zahirkan. Apa yang kamu zahirkan pada siang hari, dah lah, maknanya Allah Ta'ala sebut siang hari, maknanya siang hari nak tanyakan bahawa memang nampak lah kan suasana iaitu nampak. Malam pula gelap, tapi kamu sembunyikan, tak, Allah Ta'ala tahu semua. Maknanya kamu tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita rasa bahawa gelap ni, orang tak tahu. Kalau kita seorang-seorang diri, mungkin di tempat bersembunyian orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu di mana saja kita, apa saja yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang terlintas dalam hati, Allah Ta'ala tahu semua. Jadi oleh kerana itulah maka tak ada tempat kita nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-11, Allah Ta'ala kata lahu mu'akibatun. Sekarang ni Allah Ta'ala kata lahu mu'akibat, bagi dia tu, bagi siapa tu kan, bagi manusia tu. Lahu tu lil insan, maknanya lil insan sini, bagi manusia tu ada mu'akibat. Mu'akibat ni ialah malaikat yang mengikuti. Asal dia aqabah, aqabah tu maknanya ialah yang duduk bersama dengan seseorang tu kan. Jadi mu'akibat ni ialah malaikat yang sentiasa ada di depan, di belakang, semua ada kan. Jadi kadang-kadang dinamakan malaikat ni hafazah, iaitu malaikat yang menjaga. Tapi menjaga apa di sini? Dia ada malaikat lain lagi, malaikat yang menulis munkar, nakir dan sebagainya. Ini malaikat lain, muakibat nama dia. Min baini yadayhi, di depan dan juga di belakang dia. Di depan dia, wa min khalfihi, di belakang dia. Maknanya ada depan, ada belakang. Muakibat ni, ada malaikat ni setiap daripada kita ni, yahfazunahu. Kerjanya apa malaikat ni? Menjaga kita. Masya Allah kan, Allah Ta'ala jadikan malaikat yang akan menjaga kita min amrillah. Min amrillah maknanya bi amrillah, iaitu dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat, ada yang menjaga kita di hadapan dan di belakang kita. Masya Allah kan. Untuk apa malaikat ni? Innallah. Untuk apa? Disebutkan oleh Allah, disebutkan di sini ialah dalam al-tafsir kata, iaitu daripada jin dan juga lain-lain yang kita tak nampak.
kan ada yang nak mengganggu kita. Sebab itulah kita rasa macam mana jin yang boleh nampak kita tapi tak ganggu kita, sebab ada malaikat yang menjaga kita. Masya Allah kan. Tapi kalau malaikat ni Allah SWT dah tak arahkan, Allah Ta'ala dah tak benarkan dah, dia jaga kita, dah biarkan kita, maka pada masa itulah kita terdedah macam-macam kan. Jadi kita ingatkan, lahu muaqibatun, ada malaikat di depan di belakang kita yang menjaga kita, min amrillah, innallah. Tapi ingatlah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ni maksudnya ialah Allah SWT tidak akan mengubah nikmat yang ada pada sesuatu kaum itu sehinggalah mereka ini sendiri yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud yughayyiru ma bi anfusihim, kadang-kadang ada orang salah faham dalam ayat ni, terjemahan ke penafsiran ke. Maksud ayat ni ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberi nikmat kepada kita selagi mana kita ni beriman, tidak melakukan maksiat. Sebab ma bi anfusihim, yughayyiru ma bi anfusihim, mengubah apa yang ada pada diri mereka, ialah kata ulama tafsir, apabila mereka ni melakukan maksiat, pada masa tu Allah SWT akan tarik nikmat tu. Nikmat ni macam-macam, tak mesti kesenangan saja. Kadang-kadang kita tengok orang kafir, dia senang tapi hati serabut ni. Kadang-kadang orang kafir ni kan harta banyak tapi tengok-tengok tak barakah. Jadi maknanya kita nak ialah nikmat daripada Allah Ta'ala ni bukan hanya nikmat harta saja kan. Jangan pandang harta tu saja nikmat kan. Banyak lagi bentuk-bentuk nikmat yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Jadi kita jaga supaya Allah SWT tak tarik balik nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kerana apa? Kerana kejahatan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su fala maraddalah. Tapi apabila Allah Ta'ala dah tetapkan nak azab su di sini iaitu azab Allah Ta'ala nak mengazab satu kaum, maka malaikat yang menjaga tadi tu tak boleh menghalang lagi. Sebab apa? Mereka bekerja di atas arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila datang arahan Allah Ta'ala nak mengazab satu kaum, maka malaikat tak boleh nak buat apa lagi. Gitu kan maknanya kan. Maknanya malaikat tu kuasa dengan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah SWT kata sini kan, wa iza aradallahu biqaumin, apabila Allah Ta'ala nak kepada satu kaum itu dengan dengan azab, maka fala maraddalah, tak ada benda yang boleh tolak, termasuklah malaikat tadi yang jaga pun tak boleh tolak. Wa ma lahum min dunihi min wal, tidak ada yang lain tempat bergantung, tempat berjaga, tempat melindung kepada manusia itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kan, walaupun malaikat tu Allah Taala sebut kan begini kan, tetapi mereka pun tetap akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah ta'awuz kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat yang ke-12. Allah SWT kata huwallazi yurikumul barqa. Jadi sekarang ni cerita tentang al-barqa. Barqa ni petir gitu kan. Dialah yang menunjukkan kepada kamu petir. Kita tengok sekarang kan banyak petir. Kadang-kadang kan hujan ada lalu berlakulah petir. Khaufan wa tama'a. Dia ni petir ni dia akan memberi khauf, ketakutan, dan juga memberi harapan. Ialah bagi setengah orang dia adalah memberi khauf, dia menakutkan lah kan. Ialah orang berjalan di padang ke, berada di tempat-tempat terdedah ke, dia takut kepada petir ni. Tapi bagi setengah orang dia tama'an. Jadi Allah tak nak sebutkan tu, dia bukan makna kejahatan sepenuhnya, dia bukan kebaikan. Macam-macam orang kan, makna berbeza mengikut keadaan orang tu. Jadi ada petani-petani dia suka petir, nak hujan dia suka, Masya Allah kan, lepas ni hujan pokok dapat ni lah kan dan sebagainya. Tapi setengah orang dia takut. Itu Allah Ta'ala katakan yurikumu, Allah Ta'ala tunjukkan benda tu semua. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Yunshi' makna menciptakan, menjadikan ashabat thiqal, iaitu awan yang tebal. Awan yang tebal maknanya awan tebal yang akan menurunkan hujan lah. Kalau awan sikit tu dia tak menurunkan hujan kan. Kemudian seterusnya ayat yang ke-12, itu ayat yang ke-12 kita tengok ayat yang ke-13, ayat yang terakhir. Allah Ta'ala sebut sini iaitu yusabbihur ra'du bihamdih. Dan kemudian ar-ra'du, guruh tu Allah Ta'ala kata dia yusabbih bihamdih. Dia rupanya guruh tu dia bertasbih tu. Sebab itulah kita disuruh bertasbih juga. Bila kita dengar guruh, kita disuruh bertasbih kepada Allah SWT. Guruh tu sebenarnya bertasbih. Bukannya guruh tu saja-saja bunyi kan. Memanglah kan saintifik yang mengatakan gini-gini kan. Tetapi Allah mengatakan sini sebenarnya guruh itu sebenarnya bertasbih kepada Allah. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Kata setengah ulama, maksud ar-ra'du sini ialah malaikat-malaikat yang diarahkan untuk berbunyi itu. Kan, ya, malaikat-malaikat kan. Jadi bunyi guruh tu dia sebenarnya bertasbih kepada Allah. Wal malaikatu min khifatihi, dan juga malaikat dia kata min khifatihi, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
nak tunjukkan bahawa malaikat ni takut pada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh apa-apa dia akan buat, gitu kan. Kemudian wa yursilus sawa'iqa, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar apa ni, halalintar, katakan petir yang kuat tu kan, yang api tu, yang fayusibu biha man yasha, kadang-kadang dia akan terkena sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kalau kita tengok kadang-kadang ada orang kena petir, itu adalah merupakan, ini ayat Allah Ta'ala sebut ni, fayusibu biha man yasha, terkena kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ada cerita di sini kan, iaitu di dalam tafsir Jalalain disebutkan Nabi SAW telah menghantar utusannya untuk berdakwah kepada satu kaum, sampai kepada seorang lelaki itu, lalu lelaki tersebut berkata, dia kata, dia mempermain-mainkan, dia kata, siapa Muhammad? Siapa Tuhan? Tuhan ni apa? Dia kata, Tuhan ni besi ke? Tuhan ni emas ke? Tuhan ni belian ke? Tuhan, dia cakap lah apa-apa yang ditanyakan, logam-logam apalah dia sebutkan tu. Tuhan ni apa? Akhirnya apa? Bila cakap macam tu, tiba-tiba petir datang memanah dia, mati dia. Jadi ini kesempurnaan lah kan, berkenaan dengan ayat ni, fayusibu biha man yasha. Tapi kita tengok pada hari ini kan, ada orang kena petir. Jadi ini adalah apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang tepi tu tak kena petir, dia yang kena petir. Kenapa dia kena kan? Kita tak boleh nak elak kan. Jadi Allah Ta'ala kata, petir Allah Ta'ala yang utuskan, dan dia akan terkena kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kemudian wahum yujadiluna fillah, orang-orang kafir ni menentang, mereka ni yujadiluna fillah, mereka ni berdebat tentang Allah. Pelik, berdebat tentang Tuhan kan, berdebat tentang Tuhan, ini yang pelik kan. Wa huwa syadidul mihal, sedangkan dia adalah sangat-sangat mihal. Jadi insya-Allah kan, itulah yang terakhir daripada ayat kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di ayat yang ke-251, muka surat 251 insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan semua insya-Allah, kepada sahabat-sahabat semua. Tekan saja, ambil link tu kan, insya-Allah copy pastekan kepada tempat, letakkan dalam Facebook masing-masing dan sebagainya kan, mudah saja insya-Allah kan. Just copy, letakkan pada Facebook masing-masing, letakkan pada grup masing-masing kan, hantar pada grup. Insya-Allah moga-moga kita dapat manfaat, orang lain dapat manfaat, kita dapat pahala insya-Allah. Setakat itu saja kita tamatkan hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.